Ada orang yang lidah dia baik, diam je. Tangan pula jahat, tuan-tuan. Sebab tu Nabi sebut yang kedua, wa yadihi, tangan pula jahat. Saya pergi ceramah satu masjid, batal ceramah, tuan-tuan, sebab mikrofon tak bunyi. Batal ceramah, mikrofon tak bunyi. Jenuh AJK tu, Bilal, pengurusi, repair, macam mana ni, batal lah. Macam mana nak cakap, saya bukan boleh mekak jerit kuat-kuat tu haji, batal balik. Plan B tak ada. Besok dia orang telefon saya, jawatan kuasa telefon, dia kata, Ustaz, speaker di atas tu orang potong wayar. Empat-empat di atas tu potong wayar. Itu satu kes. Satu kes lagi, tuan-tuan, Bilal sama Bilal bergaduh. Dua-dua nak azan, dia tak bagi Bilal tu azan, dia kunci bilik tu Bilal. Tak boleh azan. Mikrofon semua dalam tu, PA system semua dalam tu. Tuan-tuan nak buat apa, tuan? Buat jadi kunci bilik ni. Geril pula. Pergi ke rumah dia, tanya isteri, mana tu Haji? Entah lah, kata ke masjid, kata dia. Masjid apa, tak ada. Tuan-tuan, punyalah rajin nak azan, sampai dia kunci pintu untuk azan punya bilik. Lah, tak boleh buat kuliah maghrib sebab mikrofon tak ada, azan maghrib pun tak ada, apa pun tak ada. Ni Nabi sebut jahat. Tu jahat jenis nak baik buat, nak semayang. Jahat jenis nak azan. Ni jahat yang mulut diam tapi tangan jahat. Ni nama dia apa? Ni nama dia. Nampak? Dia komen macam-macam, dia kutuk macam-macam dalam Facebook, dalam YouTube, dalam komen. Yang ni yang paling jahat sekarang. Mulut dia mana dia cakap apa, tapi fake account. Nama pula macam-macam. Nama macam-macam. Kalau ada bunga, kalau nama orang Jepun, dia buh Jepun, kalau nama orang Rusia, ada buh Rusia, buh gambar macam-macam, tulisan macam-macam, menyakitkan hati orang. Maka ini kata Nabi, orang ni tidak afdal sebagai seorang Muslim. Yang paling afdal sebagai seorang Muslim, lidah dia baik, tangan dia baik, tuan-tuan. Jadi nombor satu, kita nak jadi baik, Nabi sebut jaga lidah, jaga tangan. Nombor dua kata Nabi, wa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Nabi kata seafdal-afdal orang yang beriman, akan iman mereka itu ialah orang yang paling baik perangainya, ahsanuhum khuluqan. Tadi lidah, tadi tangan. Nabi sebut pula nombor dua apa dia? Akhlak yang bagus. Sampai diajar kepada kita siapa akhlak terbaik. Kalau kita nak tengok dalam dunia ni, setiap satu bangsa mengaku dia akhlak baik. Pergi ke Jepun, Jepun kata akhlak dia baik. Mai ke orang Melayu, Melayu kata akhlak dia baik. Pergi ke Indon, Indon kata akhlak dia baik. Pergi ke Tiongkok, Tiongkok kata akhlak dia baik. Dan kita juga orang Islam juga duk puji orang sana, puji orang sini, dia lupa bahawa Nabi Muhammad itu liutammima makarimal akhlak, diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Bayangkan Rasulullah tu sebaik-baik akhlak, kenapa tak ikut Rasulullah? Awak simpan janggut, ya. Macam mana awak simpan janggut? Adakah awak simpan macam Rasulullah? Rasulullah ada janggut, dia meminyakkan janggut dia, pakai minyak, sikat janggut. Kita janggut, subhanallah, tuan-tuan. Nah, Nabi ada janggut tapi Nabi sikat janggut dia, Nabi bubuh minyak. Nabi ada rambut, rambut Nabi cantik sampai sini, Nabi buh sikat, buh minyak rambut dia. Kita macam mana kamu kata sunnah Nabi ni janggut tak jaga? Tu daripada segi penampilan. Tuan-tuan duduk dalam masjid ni ada akhlak. Ada orang sambil dengar ceramah duk ketip kuku. Ketip kuku bukan dengan pengetik dia, dengan gigi. Dah potong kuku, jatuh atas sejadah ni. Hamba Allah tu pula tak bawa sejadah pada rumah, melekat kat dia ini kuku hamba Allah. Itu belum masuk ludah lagi. Baik tuan-tuan, tingkap dah ada semua pintu. Ada yang meludah daripada surau, daripada masjid kot tingkat cermin. Ludah-ludah tak lepas, melekat kot cermin, meleleh ke bawah. Akhlak tak ada.
Rasulullah bila nak mari ke masjid ni wangi tuan-tuan. Kita datang ke masjid orang ramai yang tak pakai minyak wangi. Sebab tu ada orang yang baik hati, dia letakkan minyak wangi dekat masjid. Kita hari ni nak masuk masjid letak hand sanitizer. Dulu letak masjid tu letak minyak wangi masuk sapu cantik. Ada yang letak minyak wangi harga RM5, RM3, bau pening kepala tuan-tuan. Letaklah yang mahal sikit. Dia kata dah letak dah tu yang mahal ustaz, semalam tak sampai ustaz hilang ustaz ya sudah. Buruk betul perangai tuan-tuan. Orang letak supaya satu masjid boleh jadi wangi, kau cilok pula minyak wangi tadi. Bagus betul tuan. Bukan tuan-tuan, ni cerita ni di Afrika Selatan. Jangan tuan-tuan duk kata orang ni pula, ni cerita jauh ni di Kongo Stan ni tuan-tuan. Baik. Malam ni kita datang masjid semua cantik segak. Haji Ridwan segak, Haji Farouk segak, semua segak malam ni. Sebab siapa? Pasal kita datang masjid. Khuzu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakai cantik-cantik bila datang masjid, pakai wangi-wangi perhiasan yang baik. Tuan-tuan sekarang ni duduk ni semua baik. Semua baik belakang ni. Pasal apa? Pasal di masjid. Pasal ramai-ramai di surau di masjid, sebab tu duduk pun baik. Sebab tu Nabi dia sebut yang paling baik bukan di sini. Sebab di sini saya menjadi baik sebab saya depan tuan-tuan. Tuan-tuan depan saya semua jadi baik. Nak tengok kita ni baik atau tak baik bukan di sini, no, di rumah. Di rumah. Nabi kata orang yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik dengan isteri dia. Jadi isteri kita kata tak kita baik, maka baiklah. Cuba tanya pada isteri kita, Kak Nak, Cik Mabidin okey? Bunyi. Makna tak baik lah tuan-tuan. Macam mana Kak Nak, Mabidin okey ke? Boleh lah ustaz. Lepas sesak dia kata tuan-tuan. Nak tengok baik tak baik isteri kita. Habis tu ustaz, kalau saya tak ada isteri? Sudah tuan-tuan. Siapa penilaian dia? Saya tengok dia tuan. Kita yang tak ada isteri ni siapa? Sebab tu kalau tak ada isteri, kena cari isteri supaya kita boleh jadi baik. Kalau kita tengok kawan kita tak ada lagi isteri, cari lah. Tolong bagi kat dia. Tolong bagi cari kat dia. Saya cari banyaklah dekat dia. Di pondok saya ramai 65, 74. Alhamdulillah. Jadi nak tengok kita baik, khiyarukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu, kata Rasulullah, ialah orang yang paling baik kepada ahli dia, kepada keluarga dia, kepada isteri dia, kepada iyal dia. Kalau isteri kita kata kita baik, isteri mengaku kita ni adalah lelaki yang baik, suami yang baik, baiklah kita tuan-tuan. Sebab kita tak boleh berlakon depan isteri kita. Di sini tuan-tuan boleh tahan kentut, cuba tahan depan isteri. Abang di surau abang kentut macam tu tak? Tak adalah kentut, orang tengok. Tu kenapa abang kentut depan saya? Kamu tak apa, bini aku. Orang nampak tuan-tuan. Buruk punya perangai. Kalau kita di masjid tuan-tuan, kita bersihkan masjid, kita tolong masjid, di rumah kita tolong dah isteri kita. Rasulullah bila ditanya tentang akhlak kepada isteri Rasulullah, kata Rasulullah, akhlak Nabi tu macam akhlak Al-Quran. Cuba tuan-tuan tengok akhlak Al-Quran. Apa maksud akhlak Al-Quran ni? Nombor satu, kita bila baca Quran, mana ada jemu? Tuan-tuan ada jemu dengar baca Quran? Kita tengok tu imam baca Fatihah. 3 rakaat Fatihah, 2 kena baca kuat. Habis sembahyang kita menyembang kat belakang. Engkau tak ada bagi cadangan dekat dia orang ke? Rakaat pertama jangan baca Fatihah. Tiap-tiap tahun, tiap hari Fatihah aja, banyak surah lain lagi. Kenapa kamu cakap macam itu? Aku jemu dengar Fatihah. Tuan-tuan ni baik tuan-tuan hantar dia ke pakar sekretari. Dia ni gila ke apa? Mana ada kita jemu dengar bacaan Quran? Fatihah tiap-tiap hari tak jemu. Apa maksud bila kita baca Quran kita tak jemu? Apa maksud dia? Akhlak Rasulullah macam akhlak Al-Quran. Maksudnya ialah akhlak Rasulullah tidak menjemukan.
Dia tak menjemungkan orang lain, tak menjemungkan isteri dia, tak menjemungkan umat dia. Itu nombor satu. Akhlak Quran tu maksudnya apa? Akhlak Nabi tak ada satu yang menjemungkan orang lain. Orang suka dengan Nabi, orang duduk dengan Nabi, orang seronok dengan Nabi. Bila Nabi tak ada, Nabi balik, sahabat jadi kot lain lah. Jadi kot lain, sampailah Nabi ni wafat. Ada sahabat yang tak sanggup pun tinggal di Madinah, sebab duk terbayang lagi pada Rasulullah. Ada yang pindah ke Syria, ada yang pindah ke Iraq, ada yang duduk tempat lain, tuan-tuan. Sebab apa? Duk terbayang-bayang Nabi jadi imam. Duk terbayang-bayang Nabi berjalan main ke masjid. Duk terbayang dia berbual dengan Rasulullah. Bila Rasulullah wafat, dia tak boleh nak duduk. Balik dia tempat lain. Bilal bin Rabah pergi tempat lain. Sebab apa? Indahnya akhlak Nabi ni. Dia kata, aku tak boleh duduk sini, aku duduk teringat kat Nabi punya baik. Cuba bayangkan kita bila duduk dengan orang lain rusing. Bila kita balik rumah baru lapang lega rasanya. Maknanya buruk akhlak kita, tuan-tuan. Jadi lepas ni kita ubah akhlak kita, menjadikan orang suka dengan kita. Sebab apa suka dengan kita? Tak tahu tak? Saya dengan dia tak jemu langsung menyembang dengan dia, ustaz. Ada je dia baik dengan saya, tak ada dia menyakitkan hati saya. Yang kedua, akhlak Nabi itu akhlak Quran. Apa dia? Mana ada Al-Quran salah? Tuan-tuan carilah satu ayat ke, satu surah ke yang salah, yang tak betul. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kamu ni ragu-ragu dengan Quran, buat bagi satu surah, satu ayat yang macam mana Al-Quran kalau kamu betul hebat. Kalau betul kamu orang yang benar. Tak ada siapa boleh cabar Quran. Maknanya Al-Quran itu betul, kata-kata yang benar. Sadaqallahul azim. Maha benarlah Allah akan kata-katanya yang maha agung. Jadi akhlak Nabi, akhlak Al-Quran, akhlak Nabi sentiasa betul. Sentiasa betul. Sebab tu saya awal-awal saya kata tadi, akhlak Nabi bila jumpa dengan orang, dia mula-mula hulurkan tangan bersalam. Dan dia orang yang paling akhir menarik tangan dia selepas bersalam. Maknanya bersalam itu betul akhlak dia. Nabi Muhammad bila dia jumpa orang, dia manis muka. Maknanya senyum itu betul akhlak dia. Betul hari ni orang buat kajian tentang senyum, orang buat kajian tentang kelebihan potong kuku. Dimulakan daripada tangan kanan jari telunjuk dia, disudahkan dengan ibu jari kanan dia. Orang kaji tu tuan, sampai tahap masuk tandas tu, masuk dengan kaki kiri tu pun orang kaji. Betul tak betul cara yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada bangun tidur Nabi sampailah tidur semula Rasulullah, semua akhlak Rasulullah itu adalah betul. Sebab itulah disebut akhlak Al-Quran, tuan-tuan. Jadi kalau kita nak jadi orang yang terbaik iman kita, nombor dua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah orang yang paling baik akhlaknya.